Perlawanan ini merupakan perlawanan yang ke-26 dalam saingan Piala Malaysia. Malah ini adalah perlawanan yang keempat di antara kedua pasukan sepanjang musim ini. Dimulakan dengan jaringan pertama yang dihasilkan oleh penyerang sensasi Terengganu, Cici Kepri menerusi sepakan percuma dan kemudiannya disamakan oleh pasukan Selangor menerusi Angkrah untuk kedudukan yang lebih menarik selepas 35 minit permainan. Namun begitu, Selangor datang lagi sekali lagi menerusi set piece sepakan penjuru. Kali ini daripada sebelah kiri, pintu gol Suhaimi dan juga Terengganu yang dijaringkan oleh juga penjara sensasi mereka iaitu Kayon. Second half, minit yang ke-53, pemain muda yang bernama Syahrul Nazim dikeronyok oleh rakan-rakan sepasukan. Habis rambutnya tetapi dia menjaringkan gol yang cukup baik. Sebagai satu bekalan yang cukup penting kepada pasukan Selangor untuk menghadapi pasukan Terengganu dalam second semi-final ataupun perlawanan timbal balik yang akan dilangsungkan pada 21 hari bulan November nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya dan juga tetamu sebentar lagi saya akan introduce bukan sekarang dalam Nadi Bola untuk edisi kali ini, di mana kita akan membincangkan tentang semi-final di antara Selangor dengan Terengganu selepas semalam menyaksikan hanya satu gol yang terhasil dalam satu lagi semi-final di antara Sabah dengan pasukan JDT. So, tetamu saya adalah pemenang medal Piala Malaysia berapa kali? 3 kali. 3 kali. Asmawi Bakri, itu dia. Suara dia sebagai introduction pada hari ini. Baik, Wei. Bila dah masuk semi-final, sebagai pemain, bagaimana perasaannya, bagaimana rasanya, bagaimana moodnya untuk membawa diri, lebih-lebih lagi mengetahui bahawa anda adalah seorang first 11, maknanya pemain utama. Okey, feel, mood of course lagi penting daripada perjalanan nak pergi ke final. Sebab kita tahu kita perlu menang sebab nak ke final. Bukan dalam permainan final, nak ke final. So persiapan lebih tersusun, lebih fokus, lebih semangat, dan apa yang berlaku untuk pada perlawanan ini cukup menggambarkan semua package ada. Persediaan, semangat, tactical, plan semua berlaku dan kelebihan berlaku pada pasukan Selangor. Okey. Sekarang ini kalau kita lihat bahawa 9 kali sebelum ini mencuba untuk mengalahkan pasukan Terengganu, pasukan yang telah menduduki tempat yang kedua dalam saingan Liga. Tetapi era baru yang dibawa oleh Laksmana Cheng Ho kepada pasukan Selangor ini mengubah segala-galanya daripada no hopers sekarang ini kepada believers untuk membawa mereka layak sekali lagi ke final dengan berstatuskan juara 33 kali, naib juara 16 kali. Yang terbanyak sekali dalam sejarahnya. Betul. Okey, reputasi bila Selangor nak perjalanan nak ke final ni, of course nak tengok kat mana jurulatih buat apa. Bila Tan Choo masuk, dia pada saya apa yang dia lakukan is membetulkan dan mencari balik teamwork dan mendapatkan balik keyakinan pemain. Keyakinan pemain. Ya, itu untuk pasukan Selangor, dan ini terbukti pada malam ni apabila saya jangkakan Selangor akan diberikan tentangan lebih hebat, lebih akan lagi tertekan, tetapi sebaliknya berlaku di mana kalau kita lihat Tan Choo dia dah atur mungkin setiap bahagian yang perlu ditutup ruang dan cara mendapatkan gol melalui set piece, dan itu yang berlaku pada malam ni. Okey, dalam erti kata mudah, dalam bahasa yang mudah juga, gol-gol yang terhasil pada kali ini adalah daripada hasil bola mati. Kita lihat bagaimana ini adalah gol penyamaan yang dapat dihasilkan oleh pasukan Selangor menerusi pemain pertahanan mereka iaitu Rushman Tete Angkrah. Dia adalah merupakan seorang pemain yang memang kita tahu dalam keadaan situasi seperti ini pemain-pemain pertahanan akan naik, dan dapat lihat bahawa siapa yang menjaga dia. Kepashemen tidak dapat menandingi ketinggian itu untuk melakukan clearance, tetapi Angkrah dapat menjadikan gol menuju satu glancing header. Penjaga gol sekadar melutut, bukannya cuba dan juga effortnya untuk menepis, menangkis. Dalam keadaan seperti ini juga saya rasa perlu ada teguran kepada penjaga gol untuk cuba menyelamatkan jaringan-jaringan yang dihasilkan oleh pasukan Selangor ini. Okey, kalau dilihat ketiga-tiga berlakunya cara jaringan ini dilakukan,
First kali kalau Haji dah huraikan ke semua tu, saya tambah sedikit adalah hasil daripada Muhairi punya bola, pergerakan bola tersebut je. Kalau kita lihat tadi kalau tadi ini sebelah kiri ke kanan, bola tu lencongan keluar. Bola pertama tadi ke kanan masuk ke dalam. So bagi melencong ke dalam. Faktor bola tersebut membantu Kayon dan Akram Syarul menjadikan gol. Dan pada sama kalau faktor Haji mengatakan bahawa Suhaimi tak boleh buat apa-apa tu, of course because kerana bola tersebut memainkan peranan penting. Sama ada dia terpaksa melakukan dua pilihan, nak keluar ataupun tidak. Dan ketiga-tiga gol itu dia tidak keluar, menyebabkan dia tewas daripada sepakan penjuru. Alright. So dalam keadaan dan juga situasi di mana pasukan Terengganu pun kurang stabil akibat daripada pergeseran dengan juga masalah-masalah yang berlaku di luar padang. Di luar padang tadi yang menyebabkan mereka sebenarnya tidak dapat memberikan fokus rasanya 100%. Namun, mereka bermula baik sebab dapat skor gol awal daripada free kick, gol yang cantik untuk mengatasi Khairul Azhan. Sudut sebenarnya tak ada, tapi pada pandangan saya lah, dalam keadaan seperti ini, kita kena bagi kredit kepada penjaring, iaitu kepada Syman, sebab dia melakukan satu rembatan yang begitu power sekali. Cicik Kepri sebenarnya. Kipri telah melakukan satu rembatan walaupun berdepan dengan wall. Situasi free kick macam ni, Nabi? Saya melihat pada jaringan ini apabila dia mengambil step dan sebenarnya dia melakukan teknik rembatan terus saja tapi bola tu rendah di bawah dan tepat. Saya rasa sedikit wall yang berpecah daripada mungkin lompatan berlaku. Khairul Azhan punya judgement juga jauh walaupun dia cuba menerkam di sebelah kanan. Abang Luk, cuba ulang sekali lagi free kick itu dengan untuk kita melihat sebenarnya situasi. Free kick yang diambil, dia mengambil kepada sebelah kanan wall. Nampak tak? Selalunya orang akan melakukan satu lencongan dan kita dapat lihat wall tu semuanya melompat. Ya, betul. Dan ini salah satu punca. Wall tu melompat lalu di celah-celah wall tersebut. Salah satu kaki pemain Selangor di situ dan arah bola tersebut juga baik kerana pace bola tu laju dan tepat mengalir ke sebelah kanan Khairul Azhan. Dan yang lebih penting berlakunya sepakan percuma ini berlaku adalah kesilapan pemain mereka sendiri. Muhairi tolak Faizal dan menyebabkan situasi itu berlaku dan mereka dapat gol. Alright. Pemain yang sama telah menjadikan gol yang kedua bagi pasukan Terengganu dalam perlawanan pertama mereka pada 22 April yang lalu. Jom sekarang ini kita ke Petaling Jaya untuk mengikuti penerangan daripada Nafuzuddin tentang kekalahan 1-3 kali ini. Saya suka sikap dia, begitu positif walaupun dia ditekan dengan pelbagai soalan-soalan yang panas. Nafuzi masih lagi tenang untuk mengendalikan pasukan ini walaupun dressing room ketika ini untuk pasukan Terengganu mungkin dalam keadaan yang tidak begitu selesa. Tak ada macam bonding yang lebih rapat lagi. Awak simpan jawapan-jawapan awak tu. Kita akan dapatkan huraian daripada Asmawi Bakari tentang situasi dalam pasukan Terengganu ini selepas ini. Nadi Bola membawa kepada anda diskusi dan juga review perlawanan separuh akhir yang kedua saingan Piala Malaysia edisi ke-101 iaitu perlawanan pusingan pertama di antara Selangor dengan Terengganu berkesudahan dengan Selangor menang 3-1. Ketika ini Asmawi Bakari bersama dengan saya pemenang 3 peringkat final Piala Malaysia ini. Saya percaya mempunyai pandangan tersendiri tentang situasi yang melanda pasukan Terengganu. Banyak yang kita baca, banyak yang kita dengar, banyak yang telah dicoretkan dalam hal ini. Tetapi Nafuzi membawa pasukannya dan daripada apa yang dia katakan tadi bahawa dia cukup berani dan dia cukup masih lagi positif. Perkara yang berlaku tak syok tu ialah perbalahan di dalam pengurusan saja pada saya. Tak bagusnya, tak cantik tu dalam sibuk nak pergi ke final perlawanan pertama, sibuk isu tu. Bagi saya mereka perlu ketepikan kerana tak nak merugikan semua pihak. Alright. Terutamanya penyokong yang datang dari jauh dan nak mengharapkan masuk final sekali lagi Piala Malaysia. Tapi Nafuzi sebenarnya pada pandangan saya apa yang dia lontarkan sebentar tadi, dia mengatakan bahawa pasukan ini tak ada masalah. Pemain tak ada masalah, cuma tewas dengan cara Selangor mendapatkan gol dia melalui set piece, kelekaan susunan
pemain yang tak fokus dalam sepakan free kick ataupun set piece. Okey. Pada itu yang berlaku. Tapi dia lebih positif dan dia mengatakan juga bahawa dia nak bawa tim ke final dan boleh menang di Terengganu nanti. Okey, dia masih katakan bahawa cara anak-anak buahnya bermain adalah seperti biasa. Cuma betul mereka dikejutkan daripada hat-trick bantuan Mukhairi Ajmal. Yang mana satu kita nak discuss terlebih dulu. Nak ceritakan tentang kebolehan Mukhairi Ajmal ataupun untuk kita mengatakan tentang pasukan Terengganu yang bakal membawa defisit 2 gol ini ke Kuala Terengganu untuk second semi-final. Kalau dilihat Yang ini terkena palang. yang ini terkena palang. Saya ingat Peluang yang situasi ini terakhir. situasi ini sepatutnya boleh berlaku gol dihasilkan. Ya, okey. Walaupun pada awal tadi pun ada juga 1 lawan 1 Faizal buat cutback. Pasal tu dia menyatakan bahawa corak permainan tak ada isu, hanya tewas melalui set piece. Tapi pada saya apa yang perlu ada pada Pertukaran Selangor itu yang mereka lakukan. Okey. Kerana pada saya sekali lagi kalau Haji cakap hat-trick daripada Muhairi, saya sokong kerana faktor hantaran Muhairi melakukan hantaran terus ke dalam ke tengah tu yang menyebabkan gol terhasil. Okey. Jangan lupa bahawa dalam saingan semi-final Piala FA mereka bertemu juga. Bermakna situasi hangat seperti ini bukan kali pertama. Ini kali yang kedua dan bakal berlangsung pada kali yang ketiga nanti. FA Cup semi-final yang dilangsungkan di Kuala Terengganu. Seri 1-1 Faizal Halim dengan Nur Hakim Hassan skor, tapi Terengganu yang layak menerusi sepakan penalti 4-1. Bermakna penyokong-penyokong Terengganu akan memenuhi Stadium Sultan Mizan. Suasananya macam mana, Wi? Sebab selepas 2 hari pengundian tu. Selepas 2 hari PRU tu. Betul Haji, betul. Saya dapat merasakan apa yang akan berlaku. Pengalaman saya 3 champion 5 kali ke final. Semi final adalah perlawanan lebih klasik, lebih lagi tertumpu. Lagi mencabar kan? Lagi mencabar kerana lagi-lagi perlawanan kedua ni dah ada apa yang berlaku dan apa yang nak kena buat. Untuk Terengganu saya jangkakan mereka of course perlu perubahan dari segi plan permainan macam hari ini berlaku. Hari ini tak nampak agresif. Mereka tunggu, mereka ada peluang baru mereka buat lakukan gerakan. Tapi of course balik di Terengganu saya jangkakan mereka akan lakukan perkara yang paling penting, pergi mendapatkan gol terlebih dahulu, dan itu yang saya jangkakan. Dan pasukan Selangor mereka kena cari jalan untuk mengekalkan apa yang mereka ada 2 gol tu dan mencari peluang dapatkan gol tambahan. Okey, kita tahu bahawa Terengganu ni adalah tim scoring machine. Mereka boleh menghasilkan banyak jaringan daripada pelbagai ruang, sudut, tengah, tepi dan of course daripada set piece. Tapi mereka dikejutkan dengan 3 set piece yang macam Nafuzi cakap tadi, seolah-olah macam mereka tak bersedia. Anda rasa bahawa mereka lebih tertumpu bahawa Selangor akan dapatkan jaringan daripada permainan terbuka? Kalau dilihat tadi cara nak Selangor dapatkan permainan terbuka agak peratusan rendah sedikit. Ada peluang tapi peratusan tak tinggi. Okey. Dan berlaku daripada set piece tu, saya jangkakan bahawa Nafuzi akan melakukan lagi pembetulan dari segi marking. Sebenarnya pada tadi saya lihat. Marking. Ya, betul. Yes, betul, marking. Kadang-kadang saya juga semak ni tengok bila corner kick terutamanya pemain ramai nak turun, nak jadi bertahan untuk tanduk bola tapi tak marking orang. Dan itu berlaku untuk pasukan maknanya mereka lambat buat clearance. Yes, dan 1 lawan 1 mereka tewas. Tetapi betul, saya setuju Haji nyatakan ini tim yang pergi attacking. Mereka sebelum perlawanan ni mereka ada 13 gol, bolos 4, perbandingan Selangor ada 7. So separuh gol daripada mereka tournament ni mereka mendapatkan gol. Dan untuk itu kelebihan mereka perlu guna pakai balik, terutama nanti di Terengganu. Alright, itulah dia. Antara jaringan-jaringan yang dapat dihasilkan memang betul. Pada 17-9 Ogos yang lalu ketika bermain di tempat yang sama, Habib Harun dan juga Manuel Ord dapat menjadikan 2 gol, membawa kemenangan kepada pasukan Terengganu berdepan dengan pasukan Selangor. Dan jangan lupa bahawa ini adalah Selangor baru, Selangor yang ada kekuatan dan juga sudah ada keyakinan semula untuk mereka bermain dalam final ini. Baik, Selangor unbeaten lagi ni di bawah Tan Cheng Ho. Saban minggu, saban hari kita mengatakan bahawa mereka iaitu pemain-pemain sudah begitu confident, begitu sudah selesa dengan apa yang diterapkan. Memandangkan lagi dengan dari segi individu lah, peningkatan yang begitu mendadak daripada pemain-pemain. Boleh anda nak sebutkan seorang dua lagi yang betul-betul
dapat menonjolkan prestasi secara peribadi mereka? Kalau kita lihat ketika ini of course Khairul Azan Keeper. merebut tempat untuk mendapatkan tempat balik sebagai penjaga utama. Ya, betul. Mahir Ajmal berubah posisi dan lebih kepada tumpuan pemain yang akan all-rounder dekat dalam tim. Dia akan buat semua perkara. Corner, free kick semua dia nak ambil. Semua dia ambil. Dia larian lebih banyak daripada apa yang mereka lakukan pada semua keseluruhan pemain. Hakim saya rasa lebih laju dan cepat tu buat gerakan. Dan satu pemain ni yang saya ambil kredit iaitu Alexander di bahagian tengah dan juga Ted yang Ted on kerana pada saya dua pemain ini yang selepas Tan Choo ambil tiada penukaran pemain berlaku untuk dua pemain ini. Okey. Betul. Cheng Ho juga berani untuk lebih mengeksplor kebolehan Brandon Gunn dan dia juga memberikan kepercayaan kepada Quentin Chang lebih kerap juga untuk bermain. Kalau kita lihat kepada pengurusan yang lama, Nizam Jamil juga telah mencuba untuk menggunakan beberapa pemain muda yang tak begitu menjadi, tapi kali ini Cheng Ho dia dapat blend yang sebetulnya, iaitu pemain yang experience, pemain muda dan juga experience terutama di bahagian hadapan. Betul, saya setuju Ji. Dan pendekatan Selangor ini cukup berbeza daripada sebelum Tan Choo sendiri membuat pertukaran pemain keseluruhan pemain-pemain muda. Alif ada, Syahir Basir masuk, tadi 2-3 pemain muda yang masuk. So ini rotation yang menunggu peluang penting kerana selepas saat players utama bermain, kemudian pasti akan pertukaran akan berlaku. So ada ready for the second team. Berbanding dengan Terengganu dan saya ambil sedikit pasukan lain iaitu JDT mengekalkan kesebelasan utama tanpa membuat pertukaran yang penting. Contoh melalui kecederaan saja seperti Terengganu tadi. Dua pertukaran melalui kecederaan, bukan taktikal. Dan ini menyebabkan sedikit kelebihan Selangor, ada rotation pemain yang ramai. Kita tahu bahawa dalam saingan seperti ini dengan ada return leg, macam-macam yang boleh berlaku. Nafuzi for sure dia akan cakap kita ada 10 minit lagi. Cheng Ho pun akan cakap, dia akan mengakui betapa game belum habis lagi. Ada 90 minit lagi, ada hari lagi pertandingan dengan tidak ada jaringan gol di tempat lawan. Ingat dia akan bawa, Cheng Ho akan bawa kelebihan 3 gol ini. Terengganu pula akan cuba untuk mendapatkan secepat mungkin jaringan-jaringan untuk break the rhythm bagi pasukan Selangor untuk second semi-final. Betul-betul. Saya jangkakan itu akan berlaku. Of course, Terengganu ketinggalan gol. Tactical plan dia senang saja. You start mesti dapatkan gol awal secepat mungkin. Dan itu yang mereka akan terapkan. Seperti yang kita bagi tahu awal tadi. Of course, Selangor kena tunggu dan lihat apa yang akan berlaku dan teruskan momentum melalui set piece. Baik. Dalam sejarahnya untuk saingan Piala Malaysia ini, Terengganu dan juga Selangor dan juga Terengganu, 2 kali mereka bermain dalam final Piala Malaysia. Tahun berapa? Kita jumpa sebelah sini. As usual, Mr. Cool, dia relax je. Biarpun banyak soalan yang mungkin dia terpaksa fikirkan dengan jawapan-jawapan yang bernas daripadanya. Alright, sebelum rehat tadi, sebelum bersama dengan Cheng Ho, dah diberitahu bahawa 2 kali dalam sejarahnya, kedua-dua tim ini bertemu di final saingan Piala Malaysia. Yang pertama tahun 1973, Stadium Merdeka, Selangor menang 2-1 hasil jaringan daripada Datuk Haji Kadir Buyung dan juga Mazlan Harun. Dan kemudiannya disambung pula episod kedua final 1982 yang membabitkan Selangor dengan Terengganu ini yang dimenangi oleh Selangor dengan 1-0 sahaja. Hasil jaringan siapa? Muin Rahim. Alright, terima kasih kepada Haji Ridu. Dia titipkan, dia simpan lagi dia punya buku cenderamata tentang final ini. Itu dia. Bintang tahun itu. Ridwan Abdullah. Siapa yang menjadi oponen dia itu? Siapa jawab tepat, boleh bagi hadiah. Said Muttalib. Yang ketika itu sebenarnya bersama-sama dengan siapa? Nasir Jalil dan juga Ahmad Paijan. Zakaria Musa, Abdullah Ali dan juga siapa lagi? Yahya Jusoh. Itu nama-nama yang besar. Jadi ini bermakna perseteruan di antara Selangor dengan pasukan Terengganu dan saingan Piala Malaysia ini bukan sesuatu yang baru. Selepas berjaya untuk melayakkan diri ke final Piala FA, sudah tentu
Terengganu mahu menggunakan kesempatan bermain di tempat sendiri bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan dan layak ke final buat kali yang kedua. Selangor mungkin ada perancangan yang berbeza. Negatif, positif, bermain secara terbuka ataupun bermain dengan lebih kompak, lebih tersusun untuk mengelak daripada devolusi awal? Betul, itu persoalan yang betul. Saya pun belum dapat macam mana dapat gambaran. Belum dapat ilham. Ilham macam mana nak pergi ke sana bermain je. Alright. Sebab benda tu satu langkah nak ke final. Itu cita-cita pasukan Selangor sekarang ini. Dalam keadaan yang mereka ada peluang nak ke final. Tapi pada masa sama nak menghabiskan 90 minit dengan pasukan yang tuan rumah. Jangkaan saya memang agak sedikit sukar. Tetapi fikiran tu ada kat Tan Cheng Hoa sebenarnya. Of course, perlawanan-perlawanan terdahulu, perlawanan-perlawanan pusingan yang pertama, Piala FA, tempoh hari dah tak boleh pakai dah. Sebab ini satu saingan yang baru. Ini suasana yang berbeza sekali. Amat-amat berbeza. Betul. Ya, dan kalau kita lihat, kita kena balik tengok, tak boleh ambil lagi dah pada perlawanan malam ni. Malam ni hanya rujukan nak pergi ke perlawanan kedua nanti. Alright. Tapi yang berlaku pada perlawanan kedua tu, jangkaan saya, kalau kedudukan pasukan ni, of course plan mesti berubah. Pemain juga akan sedikit ada percaturan yang lain, nak buat kerja yang lain kerana pada masa sama kedudukan pasukan ni ada kelebihan dan ada kelemahan juga. 4 hari je ada 3 week. Ya, 4 hari dan berlaku kelemahan hari ni pada pasukan Terengganu, kelebihan untuk pasukan Selangor. Tapi pada masa sama situasi itu nanti yang akan berubah corak sebenarnya apa yang pada perlawanan kedua nanti. Banyak juga spekulasi tentang players daripada pasukan Terengganu dengan kedudukan terbaru Nafuzi. Saya mengharapkan bahawa biarlah mereka fokus, habiskan, settlekan tugasan mereka dengan pasukan ini terlebih dahulu sebelum mereka bercerita tentang sebab tahun depan aku nak main tempat lain, mungkin ini tahun yang terakhir untuk aku. Jadi dalam hal ini saya rasa pemain-pemain yang ada dalam skuad Terengganu terutamanya lah kena let's give it the best. Betul-betul. Saya cukup setuju perkara itu je. Kena sesuaikan dengan apa yang situasi sekarang sebenarnya. Bukan dengan situasi yang akan datang. Tapi pada ketika ini yang lebih penting untuk mereka kerana mereka masih lagi di bawah tanggungjawab dengan pasukan Terengganu FC. Kita pasti ingin melihat apakah perkembangan terbaru bersama dengan wakil yang kita hantar ke sana untuk memberikan perlawanan yang sedang berlangsung. Alamak, Abang Handsome kita ni lah. Carl Nunis. Anda telah berpeluang untuk menemu bual 2 orang jurulatih muda, 2 orang jurulatih yang handsome macam awak juga. So, hari ini merupakan perlawanan yang terakhir untuk Selangor di PJ. Ceritakan sedikit suasananya, kongsikan sedikit suasananya, terutamanya daripada penyokong-penyokong Selangor. Okey, baik yang kita tahu kan, ini merupakan aksi yang terakhir di laman keramat mereka. Dan sudah pasti ini diambil sepenuhnya kesempatan untuk memenuhi kapasiti penuh. Saya fikir stadium hampir 25,000 daripada penyokong Selangor maupun Terengganu FC menjadikan stadium ini lautan manusia. Dan saya fikir mereka menjadi tunjang belakang kepada 4 gol yang terhasil. 1 untuk Terengganu FC, 3 untuk pasukan kegemaran mereka Selangor FC, menerusi kesemuanya, menerusi gerakan set piece. Dan setiap kali set piece kalau di stadium ini ada chant yang mereka laungkan, iaitu kami mahukan gol, we want goal. Dan apabila jaringan pertama yang terhasil, jaringan kedua yang terhasil, kepercayaan itu makin lama makin menebal dalam pasukan. Kalau kita tengok dari segi possession football yang ditampilkan Terengganu, Selangor sebenarnya lebih selesa untuk tunggu dan lihat apa yang Terengganu mahu lakukan, dan selebihnya akan melakukan gerakan serangan balas. Tetapi seperti perkongsian Tan Cheng Hoa bersama kami tadi, pengamal media, ada inisiatif, ada usaha daripada Selangor FC itu sendiri untuk menjadikan gerakan set piece seperti sepakan percuma maupun sepakan penjuru menjadikan lubuk ke jaringan gol. Dan ini ianya terhasil, namun tidaklah terfikir dari sudut hati Tan Cheng Hoa untuk berjaya melunaskan gerakan itu dengan 3 gol yang terhasil pada malam ini. Carl, tadi Nafuzi cakap dia melihat bahawa pasukannya masih lagi bermain seperti biasa. Attack, create chances. Cuma
kemungkinan besar memang amat mengejutkanlah kepada kem Terengganu sendiri dengan 3 jaringan daripada situasi corner kick. Kal. Pandangan Kal tentang jaringan-jaringan tersebut. Mengenali Nafuzi kan, dia tidak akan orang cakap menekan, letakkan pressure dekat pemain. Itu bukan Nafuzi Zain dan jawapan seperti apa yang kami dengarkan sebentar tadi itu memang jawapan typical Nafuzi dan saya fikir untuk kita lihat daripada perspektif Nafuzi agak sukar untuk menyalahkan mana-mana individu ataupun pemainnya apabila hampir kesemua hanya satu pemain saya fikir Kepa Sherman ataupun Najib Kipri yang tidak berada dalam kotak penalti sendiri untuk mempertahankan gerakan penjuru itu dan saya di sepanjang musim ini 22 saingan liga kebanyakan gerakan set piece bertahan Terengganu FC ini mereka tidak gemar untuk melakukan man marking tetapi zonal marking ini kita tahu kan apabila ada banyak ataupun kurang pemain pasukan lawan dia akan ada posisi yang perlu dijaga dengan satu postman. Gerakan itu semuanya dilakukan dengan baik namun ironinya dapat diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan oleh pemain-pemain Selangor FC. Mungkin ini merupakan satu orang cakap kelebihan beraksi di laman sendiri di samping keadaan yang mereka sudah pun sesuai. Nafuzi pun sendiri tidak pernah terfikir untuk pasukannya dibolosi 3 gol hasil gerakan yang sama. So ini satu orang cakap lesson learn untuk Terengganu FC. Tak ada jaringan di tempat lawan dan 2 gol untuk mengikat kedudukan di Gombadak dan selebihnya adalah sejarah yang bakal terukir di Gombadak. Okey, saya tak sempat tadi nak melihat bila last Terengganu dibolosi lebih daripada 3 gol ataupun 3 gol dalam perlawanan ini. Cuma ada perkembangan terbaru tentang siapa yang akan miss second semi final akibat daripada pergantungan, daripada kecederaan dan juga daripada segi prestasi? Akibat pergantungan saya tak boleh nak dapatkan kepastian. Saya fikir tadi sepanjang saya melihat tiada pemain yang akibat pergantungan, cuma kerisauan terarah kepada pertahanan kiri dan juga pertahanan kanan yang ditukar pada hari ini. Buat kali pertama dalam saingan musim ini Nafuzi menukar pertahanan kiri Alif dan juga Adam dan saya fikir ini sikit sebanyak memberi tekanan untuk pasukan Terengganu FC itu sendiri selepas beraksi di sepanjang musim begitu-begitu baik. Kenapa begitu baik saya fikir ini merupakan kali ketiga skuad Terengganu FC dibolosi 3 gol dalam sebuah perlawanan. Yang kali pertama aksi langkah kiri saingan Liga Super musim ini tewas di sini juga tewas kepada PJ City. Kemudian mereka tewas kepada Johor Darul Takzim dalam pentas final Piala FA dan hari ini Selangor FC muncul pasukan ketiga untuk membolosi gawang kendalian Suhaimi Husin 3 gol dalam satu perlawanan. Itu rekod yang orang cakap boleh dia megah untuk pasukan seperti Nafuzi Zain, namun dengan standard yang diletakkan terlalu tinggi itu sudah cukup untuk membuatkan beliau mungkin berombak kesebelasan utamanya di Gombadak nanti. Tiga kali saja dalam musim ini mereka dibolosi 3 gol. So saya fikir mereka mempunyai peluang yang masih lagi cerah untuk mara ke pentas final selepas kali terakhir mereka menjulang kejuaraan ini pada 2001. Ya, betul. Kal, soalan yang kami gabungkan bersama ini. Saya bertanya bagi pihak Maui juga. Semalam dalam semi-final yang dilangsungkan di Kota Kinabalu, antara topik dan juga perbincangan hangat adalah tentang mutu pengadilan. Hari ini mutu pengadilan macam mana, Kal? Diterima mutu sebulat pengadilan suara? hari ini segalanya sebulat suara. Tiada orang cakap perbalahan ataupun pertelingkahan melibatkan dua debate lah kan mengenai sebuah situasi dalam perlawanan. Perkara ini harus diteruskan tidak seperti di Likas. Perkara itu merencat menjadi hala tuju kepada perlawanan tersebut. Pada hari ini saya fikir pasukan yang mengambil peluang sepenuhnya iaitu Selangor FC merekodkan kemenangan dan pasukan yang gagal untuk mengadaptasi kepada situasi which is situasi sepakan sudut iaitu Terengganu, mereka gagal untuk mengadaptasi situasi itu dan mutu pengadilan pada hari ini tidaklah cukup baik tetapi tidak perlu dipersoalkan apa tindak tanduk setiap whistle dibunyikan. Malah ada gerakan-gerakan yang melakukan kalau kita tengok dari mata kasar is a foul tetapi diteruskan untuk kita dapatkan menjamin keserasian bola sepak moden yang ditampilkan Terengganu dan juga Selangor. So saya fikir hari ini mutu pengadilan sangat-sangat baik. Kalau anda lah bagi laporan kan, dia straight aja, padat, senang cerita. Terima kasih, Kal. Lepas ni balik mana? Office ke balik terus?
Office dulu. Oh lama ai. Dedikasi sungguh. Itu yang Fazli Azmi sayang kat awak tu. Kal, terima kasih banyak Kal.